Waalaikumsalam. Squat, Senan, break. Squat, rehatkan diri. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Tuan, saya murid baru dekat sekolah ni. Saya baru sertai kadet polis, tapi tadi saya minta tolong. Mereka tak nak tolong saya Tuan. Boleh tak Tuan ajar saya cara nak berkawat dengan baik Tuan? Boleh. Ha. Tetapi sebelum kita belajar kawat, kita mesti belajar sejarah Kor Kadet Polis terlebih dahulu. Boleh Tuan, tak ada masalah. Kalau macam tu, saya bagi anggota senior ni keluar baris terlebih dahululah. Silakan Tuan. Squat. Squat. Diam. Squat. Keluar baris. Baik Tuan, jom kita mulakan kelas kita. Silakan Tuan. Silakan. Baik, itulah tadi. Kita boleh lihat persembahan oleh Tuan Zul bersama dengan murid-muridnya untuk kita lihat bagaimana kawat itu dilakukan. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan Badan Uniform. Hari ini kita akan belajar berkenaan dengan Kor Kadet Polis di Raja Malaysia. Untuk itu kita bawakan seorang tamu yang cukup istimewa. Kita persilakan Tuan Zul. Assalamualaikum Tuan, apa khabar? Waalaikumsalam. Sihat Tuan ya? Sihat. Alhamdulillah, datang jauh dari Kelantan. Mungkin sekarang ni kita boleh dapatkan pengenalan dari Tuan. Tuan boleh kenalkan diri Tuan dan juga latar belakang. Silakan Tuan. Okey, terima kasih Encik Irfan. Bagi Irfan je Tuan, tak payah Encik-Encik. Okey, terima kasih Irfan. Sama-sama. Nama saya DSP K, Cik Zulkifli bin Cik Ahmad. DSP maksud Deputi Sekretariat Polis. K itu adalah Kadet. Kadet, baik. Saya bertugas di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ismail Kota Baru, Kelantan. Dan jawatan dalam Kor Kadet Polis saya sebagai pengerusi Teknikal Kebangsaan Kor Kadet Polis Malaysia. Lama, satu jawatan yang cukup tinggi. Dan mungkin Tuan boleh ceritakan dari segi pengalaman Tuan dalam Kor Kadet Polis berapa lama Tuan? Untuk makluman Irfan dan juga para tetamu, saya memasuki Kor Kadet Polis setelah saya mula-mula menceburi dunia pendidikan, iaitu pada tahun 1989. 1989 sehingga sekarang Tuan? Sehingga sekarang. Itu dia satu pencapaian yang cukup hebat. Dan sebagai permulaan kepada topik kita pada hari ini, mungkin Tuan boleh ceritakan dari segi sejarah bagaimana tertubuhnya Kor Kadet Polis di Raja Malaysia. Terima kasih Irfan. Sebenarnya sebelum kita sentuh tentang Kor Kadet Polis di Raja Malaysia, elok saya memberitahu dulu tentang sejarah penubuhan polis di Raja Malaysia. Betul juga tu Tuan, silakan. Jadi untuk makluman, PDRN ataupun Polis di Raja Malaysia ditubuhkan pada tahun 1807 oleh British. Sebab sebagaimana yang kita tahu, pada masa itu negara kita dijajah oleh British. Betul. Jadi lahirnya pada tahun 1807 PDRN ditubuhkan. Dan bagaimana pula Kor Kadet Polis ni berjaya dimasukkan? Terima kasih Irfan. Setelah PDRN ditubuhkan di Malaysia, Kor Kadet Polis ditubuhkan di seluruh Malaysia pada 30 Mac 1970. 1970 ya? 1970. Bermaksud sekarang Kor Kadet Polis sudah berusia 52 tahun. 52 tahun penubuhan Kor Kadet Polis di Malaysia. Dan mungkin Tuan boleh ceritakan bagaimana ataupun banyak mana Kor Kadet Polis yang ada di seluruh Malaysia Tuan? Terima kasih. Untuk makluman, mula-mula ditubuhkan pada tahun 1970. Tak banyak sekolah yang ada di Malaysia. Cuma ada beberapa buah sekolah saja. Contohnya kalau di Kelantan, ada 10 buah sekolah sahaja yang mula-mula ditubuhkan. Pada tahun 1970 pada tahun 1970. Contohnya Sekolah Maab Muhammadi, Sekolah Menengah Zainab, Sekolah Menengah Ismail Petra, Sekolah Menengah Chonghua, Sekolah Menengah Chongqing. Kemudian di daerah-daerah lain ada di daerah Tumpak, sekolah di daerah Tanah Merah, sekolah kemudian di Sekolah Menengah Tengku Panglima Raja Pasir Mas dan juga di sekolah di daerah Kuala Kerat. Itu di Kelantan. Di Kelantan. Dan bagaimana pula dengan mungkin Kor Kadet Polis di negeri-negeri lain pula? Okey, di negeri lain contohnya kita ambil jiran Kelantan, itu di Terengganu. Baik. Di Terengganu pada masa itu ada 7 buah sekolah yang ditubuhkan Kor Kadet Polis. Contohnya yang terawal ialah Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Omar, Sekolah Menengah Kebangsaan Cukai, Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Mahmud dan beberapa buah sekolah lain yang lagi. Itulah lebih kurang beberapa buah sejarah penubuhan di Malaysia pada masa itu. Baik. Kalau kita dah boleh faham dari segi sejarah bagaimana penubuhan Kor Kadet Polis di Raja Malaysia di Malaysia ini, dan kita nak tahu juga mungkin dari segi kekuatan pelatun Tuan. Saya nak tahu juga pelatun tu apa maksudnya? Okey, terima kasih Irfan. Silakan. Sebenarnya pelatun tu ialah satu pasukan yang ditubuhkan di sekolah. Jadi untuk makluman, di sekolah
pada masa itu hanya ditubuhkan satu platoon sahaja. Okey. Satu platoon ni terdiri daripada satu orang guru Satu kadet, orang guru kadet yang berpangkat inspektor, okey. diberi gelaran inspektor kadet. Kemudian dia dianggotai oleh satu sarjan kadet iaitu oleh murid, satu sarjan kadet. Kemudian 3 kopra, 3 korporal dan 30 orang constable. Okey, kalau kita nak kira tuan kita kira-kira. Kita kira-kira. Satu platoon ada lebih kurang 35. Ada 35. Okey, nak tanya tuan, boleh lebih ke boleh kurang tak? Mengikut peraturan PUA 487 Akta Polis 1967, hanya satu platoon sahaja yang boleh ditubuhkan di setiap sekolah. Baik. Dan satu platoon ni tidak boleh bercampur. Maksud dia, kalau platoon lelaki mesti murid lelaki. Mesti murid lelaki. Tidak boleh bercampur lelaki perempuan. Mari tuan, di sebuah sekolah akan ada 2 platoon lah. Ya. Lelaki dan perempuan. Ya, kalau nak tubuh 2 mesti satu platoon lelaki dan satu platoon perempuan. Adakah itu syarat wajib ataupun setiap sekolah boleh pilih nak buat 1 ke 2 platoon ke? Sebenarnya untuk menubuh tu bergantung kepada pihak sekolah. Baik. Sama ada sekolah nak tubuh yang lelaki ataupun yang perempuan. Dengan syarat mesti mencukupi 35 orang anggota. Termasuk seorang pegawai. Iaitu inspektor kadet tadi ya? Inspektor kadet. Baik, mungkin tuan boleh cerita sikit macam mana seseorang guru tu boleh diberi gelaran sebagai inspektor kadet tuan? Sebenarnya untuk memasuki Korps Kadet Polis, dia memiliki satu proses yang tertentu. Baik. Contohnya bagi guru, dia mesti mengisi borang jadual mesti mengisi borang pelantikan iaitu jadual ketiga kaedah 7. Jadi dalam borang tu kita mesti mendapat pengesahan daripada pegawai perubatan yang mengesahkan bahawa pegawai ini adalah sihat. Sihat, okey. Dan layak untuk menjalani aktiviti kadet. Baik tuan. Okey. Irfan dah faham dari segi bagaimana platoon itu ditubuhkan di sekolah. Dan mungkin tuan boleh cerita dari segi pemilihan sekolah. Macam mana nak tahu sekolah ini layak ke tidak nak ada satu kadet polis di sekolah mereka? Okey, terima kasih Irfan. Sebenarnya untuk menubuhkan kadet polis di negeri masing-masing ataupun di kontijen masing-masing, dia bergantung kepada Jabatan Pendidikan Negeri dan juga Ibu Pejabat Polis kontijen. Jadi untuk malam Irfan, Korps Kadet Polis ini adalah gabungan antara PDRM dan Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing. Faham. Dia tidak boleh berpisah. Dia kena sekali juga tuan ya? Kena sekali. Okey. Kemudian cara penubuhan sekolah tu adalah pertama, sekolah tu mesti memohon. Sekolah memohon mesti mengisi jadual pertama kaedah 5. Sekolah memohon ditandatangani oleh pengetua sekolah. Setelah mengisi borang tersebut, borang tersebut dimajukan kepada Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing. Kemudian pengarah pendidikan negeri masing-masing menyokong permohonan tersebut. Dan permohonan tersebut dihantar pula kepada Ibu Pejabat Polis kontijen masing-masing. Kemudian Ibu Pejabat Polis kontijen akan majukan pula surat itu kepada PDRN Bukit Aman untuk kelulusan. Okey, yang paling tinggi tuan adalah proses di Bukit Aman lah ya? Ya, proses di Bukit Aman. Baik, selepas itu tuan apa yang akan berlaku? Contohlah, Bukit Aman kata sekolah ni lulus. Apa yang akan jadi tuan? Bila sekolah tu lulus, Bukit Aman akan hantar surat kelulusan 3 salinan. Satu salinan kepada IPK, Ibu Pejabat Polis kontijen. Kemudian satu salinan kepada Jabatan Pendidikan Negeri. Dan satu lagi kepada pengetua sekolah. Jadi bila ada surat tu menunjukkan dia ni dah layak lah. Dah tubuhkan Korps Kadet Polis ni kan? Dah sah untuk menubuhkan Korps Kadet Polis. Jadi bila dah terima surat kelulusan penubuhan, pihak sekolah bolehlah menubuhkan Korps Kadet Polis di sekolah masing-masing dengan memilih anggota-anggota. Jadi bila nak pilih anggota ni, pihak sekolah berserta dengan jurulatih PDRM akan memilih murid-murid yang layak ataupun tidak menganggotai Korps Kadet Polis. Cakap berkenaan layak atau tidak ni tuan, pasti ada syarat-syarat yang betul? Betul. Jadi apa kata tuan cerita sikit macam mana? Contohlah saya sendiri nak jadi anggota Kadet Polis ni macam mana tuan?
Okey, saya rasa kalau macam Irfan ni dari segi fizikal ni dah tengok ni memang dah layak. Oh, layak lah. Oh, biar berlakon orang ni. dah kacak, dah semak dah ikut tu. Dan kalau Irfan lah. Okey, kalau Terima kita kasih. tengoklah syarat dia yang pertama dari segi umur. Umur. Umur ni berapa Umur tu? mesti berumur 14 tahun hingga 21 tahun. Okey, tak layak saya tuan. Memang saya tak layak sebab saya lebih umur. Oh, lebih umur. Lebih umur. Okey. Okey. Itu syarat umur Itu 14 syarat umur. hingga 21. Maknanya kalau di sekolah bermula pada tingkatan 2 lah. Tingkatan 2. Okey, seterusnya tuan apa lagi? 14 tu bergantung pada tarikh lahir, ikut pada tarikh lahir. Oh, tarikh lahir. Tarikh lahir. Bukan tahun. Dah, tarikh lahir. Faham. Okey. Kemudian itu syarat yang pertama. Yang pertama, yang kedua tuan. Okey, syarat yang kedua, murid ni tidak boleh menjadi anggota mana-mana badan beruniform yang lain. Okey, contohlah kalau saya dah jadi maybe mungkin bomber Okey. contohnya. Bila Irfan dah jadi kadet bomber, tak boleh dia nak menjadi kadet polis. Oh, tak boleh lah. Kecuali dengan syarat Irfan letak jawatan dulu dalam kadet bomber. Faham. Okey. Kena pilih salah satu saja. Pilih salah satu Jangan sahaja. tamak murid-murid, okey? Betul. Jangan Baik, tamak. seterusnya Okey. tuan. Okey, seterusnya syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga ialah dari segi ketinggian. Ketinggian, anggota lelaki ketinggian mesti 4 kaki 6 inci ataupun dalam sentimeter bersama dengan 135 sentimeter. Sementara anggota perempuan ataupun murid perempuan 4 kaki 3 inci ataupun 128 sentimeter. Kemudian syarat seterusnya ialah mesti diakui baik oleh pengetua dan yang terakhir mesti diakui sihat oleh pegawai perubatan. Baik tuan. Okey, dengan kata lain mesti mengisi Barampu 1C dan mendapat kelulusan pegawai perubatan. Tuan, ada lagi tak syarat-syarat lain untuk menjadi seorang ahli kadet polis? Syarat-syarat lain itu syarat yang utama. Ya, Syarat utama. Baik, terima kasih tuan atas penerangan di segmen ini. Jadi kita nak kongsikan banyak lagi tapi kita berhenti berehat dulu boleh tuan? Boleh. Kita jumpa selepas ini dalam Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, bertemu kembali bersama kami dalam Badan Uniform Korps Kadet Polis di Raja Malaysia. Baik, sekarang ni Faham masih bersama dengan Tuan Zul. Okey, Tuan Zul nak tanya dari segi carta organisasi, peringkat paling tinggi sehingga sekolah, macam mana Tuan? Boleh Tuan jelaskan? Terima kasih Irfan. Sebenarnya Korps Kadet Polis peringkat yang paling tinggi sekali peringkat kebangsaan ataupun di peringkat negara. Seperti yang kata sebelum ini, polis dan pendidikan berpisah tiada. Berpisah Di tiada. peringkat kebangsaan, di pucuk pimpin yang tertinggi ialah diketuai oleh yang dihormati Ketua Polis Negara, iaitu Tan Sri Datuk Asri Sani bin Haji Abdullah Sani. Itu di peringkat Bukit Aman. Kemudian di bawah dia ada pengarah JPJKK. Tuan, sebelum tu Tuan, apa maksud JPJKK? JPJKK ialah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti. Okey, faham dah. Jadi dalam PDRM terdapat 10 jabatan dan kadet polis terletak di bawah Jabatan JPJKK. Itu di pihak PDRM Bukit Aman. Baik. Kemudian di pihak Kementerian Pendidikan Malaysia pula diketuai oleh Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Kemudian dia terletak di bawah Pengarah BSKK. Lagi satu lah Tuan. BSKK tu apa? BSKK ialah Bahagian Sukan, Ko-Curriculum dan Kesenian. Okey. Jadi kadet terletak di bawah BSKK di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Kemudian di bawah dia tu adalah penolong pengarah yang menguruskan hal kadet dan juga di Bukit Aman terletak di bawah Inspektor Kor Kadet. Jadi mereka berdua ni yang menguruskan Kor Kadet di peringkat kebangsaan. Baik, itu Tuan di peringkat kebangsaan ya. Dah selesai Tuan untuk yang itu? Dah selesai. Baik. Kita bagi secara umum sahaja di peringkat kebangsaan. Jadi kita akan turun pula Tuan ke peringkat negeri atau lebih dikenali sebagai contingent. Ya, betul. Silakan Tuan. Untuk makluman dalam Kor Kadet Polis kita panggil contingent. Negeri itu sama dengan contingent. Baik, untuk di setiap contingent di seluruh Malaysia, Kor Kadet Polis kalau bagi pihak PDRM ataupun kita panggil IPK contingent diketuai oleh Ketua Polis contingent, kemudian timbalan Ketua Polis contingent dan dia di bawah Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti. Itu bagi pihak PDRM. Kemudian di bawah KJ ataupun Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah, dia ada pula timbalan KJ, timbalan Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah. Baik. Kemudian dia ada pula pegawai
KSS ataupun Pegawai Terus Koordinasi Sumber Sokongan. Itu di peringkat kontingen. Contohnya di kontingen Kelantan diketuai oleh ACP MIG Anak Lelaki Ombom. Kemudian di peringkat JPN pula diketuai oleh Pengarah Pendidikan Negeri. Kemudian di bawah dia ialah Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembangunan Murid. Okey. Kemudian di bawah Sektor Pembangunan Murid terdapat KPP iaitu Ketua Penolong Pengarah Sektor Pembangunan Bakat Murid. Kemudian barulah dia ada Penolong Pengarah Sektor Pembangunan Bakat Murid. Kemudian di tengah-tengah itulah terdapatnya yang dilantik PT Negeri ataupun Komandan Negeri untuk mengendalikan ataupun untuk menguruskan Kor Kadet Polis di kontingen masing-masing. Dan di bawahnya tuan? Dan di bawahnya terdapatlah pecahan dia daerah-daerah. Contohnya katalah kalau di Kelantan ada 10 daerah. Di 10 daerah tu ada pula penyiar daerah di setiap 10 daerah. Begitulah perjalanan dia untuk menguruskan organisasi ataupun nak menguruskan Kor Kadet Polis di peringkat negeri ataupun di peringkat kontingen. Baik tuan. Jadi kita dah tahu bagaimana pengurusan atau pengendalian dari peringkat kebangsaan turun ke peringkat kontingen dan dari segi peringkat daerah bagaimana tuan? Okey, di peringkat daerah. Di peringkat daerah carta dia lebih kurang sama saja. Di peringkat daerah kalau bagi PDRM diketuai oleh OCPD ataupun Ketua Polis Daerah. Kemudian di peringkat Pejabat Pendidikan Daerah diketuai oleh Pegawai Pendidikan Daerah. Kemudian di peringkat Ketua Polis Daerah dia ada dia ada Timbalan Ketua Polis Daerah dan dia ada Ketua Bahagian Jabatan Pencegahan Jenayah Daerah. Kemudian di peringkat PPD dia ada Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan Murid. Jadi dia oranglah yang mengendalikan ataupun yang menguruskan Kor Kadet Polis di peringkat daerah masing-masing. Dan di peringkat daerah juga kita melantik penyelaras daerah. Jadi penyelaras daerah ni yang mengendalikan ataupun yang menguruskan Kor Kadet Polis di daerah masing-masing. Baik tuan. Okey, itu di peringkat daerah. Okey, nampaknya kita dah turun lagi bawah tuan lagi bawah. ke daerah. Okey, ini masanya untuk murid-murid dan guru-guru fokus kerana kita akan lihat pula bagaimana pengendalian di peringkat sekolah tuan. Siapa yang paling tinggi dan di bawahnya siapa? Silakan. Okey, terima kasih Irfan. Sebenarnya kita dah tengok dah daripada kebangsaan turun kepada negeri, turun kepada daerah, sekarang turun ke sekolah. Dan sekolah ni merupakan paling penting kerana murid-murid terdapat di sini. Baik. Di sekolah, kita ambil contoh sekolah. Di sekolah, ketua jabatan ialah pengetua. Contohnya di bawah pengetua terdapat penolong kanan pentadbiran, kemudian terdapat penolong kanan HEM, kemudian terdapat juga penolong kanan co-curriculum. Jadi di sekolah ni kadet terletak di bawah pengurusan dengan kata-katanya PKCO ataupun penolong kanan co-curriculum. Contohnya kalau kita ambil contoh sekolah, contohnya Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ismail. PKCO dia ialah Tuan Haji Muhammad Ros. Contohnya. Jadi di bawah PKCO dia ada setiausaha co-curriculum. Kalau di bawah setiausaha co-curriculum dia ada pula penyelaras badan beruniform. Okey, penyelaras badan beruniform. Okey. Di bawah penyelaras badan beruniform terdapat beberapa buah badan beruniform yang terdapat di sekolah berkenaan. Betul. Okay. Contohnya kita ada bomber, polis, apa lagi tuan? Sebelum tu ingin saya nyatakan di sini. Silakan tuan. Berkaitan dengan badan beruniform sebenarnya di negara kita ataupun di sekolah terdapat 3 jenis badan beruniform. 3 jenis? Ya, pertama ialah badan gabungan kerajaan, contohnya Kor Kadet Polis terletak di bawah badan gabungan kerajaan, iaitu gabungan dia ialah PDRM. Contohnya Jabatan Bomber dan Penyelamat, Kadet Bomber. Kemudian PKBN, badan gabungannya ATM, Angkatan Tentera Malaysia. Itu ialah badan beruniform di bawah badan kerajaan ataupun dia panggil GO. Itu. Kemudian yang kedua ialah NGO, iaitu badan bukan kerajaan. Baik. Badan bukan kerajaan seperti pengakap, Persatuan Muda Sabit Merah. Bijak. Betul. Bijak saya hari ni. Bijak Irfan. Kemudian itu ialah NGO. Kemudian termasuklah Saint John, Puteri Islam. Kemudian yang ketiga ialah badan beruniform yang terletak direct di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu KRS, iaitu Kadet Remaja Sekolah. Yang sekolah menengah, kalau yang sekolah menengah kita panggil TKRS. Betul. TKRS itu ialah Tunas Kadet Remaja Sekolah.
Baik tuan, berbalik kepada perbincangan kita tadi. Perbincangan. Bagaimana dikendalikan di peringkat sekolah? Okey, di peringkat sekolah. Jadi pada ini pun tadi, bila di peringkat sekolah, pihak sekolah melalui PKKO akan melantik seorang guru untuk mengendalikan kadet polis yang dipanggil inspektor kadet. Inspektor kadet. Jadi autoriti atau kuasa pihak sekolah untuk melantik siapa yang layak untuk menjadi inspektor kadet. Jadi guru mesti dilantik seorang guru untuk menguruskan kor kadet polis di sekolah. Kemudian pihak sekolah perlu melantik 34 orang anggota kadet. Kita balik kepada platoon tadi. Baik. Yang dalam awal tadi, iaitu di dalam sekolah satu platoon terdiri daripada 35 orang, iaitu satu Inspektor kadet. inspektor kadet handal. Yang kedua, sarjan kadet. Sarjan kadet. Terdiri daripada murid. Kemudian yang seterusnya ialah kopra kadet. Terdiri daripada 3 orang. Dan 30 orang ialah konstable kadet. Baik. Jadi dia mesti melalui proses seperti tadilah. Dia mesti melalui proses, mesti mengisi boran PO 1C. Boran PO 1C macam satu lesen lah untuk kadet ni bergerak. Jadi untuk mengisi boran PO 1C, murid-murid mesti mendapat kebenaran ibu bapa dulu. Okey, betul. Itu yang paling penting. Ibu bapa dia ni membenarkan anak mereka untuk menyertai kor kadet polis. Balik rumah bagi tahu mak ayah. Balik rumah bagi tahu mak ayah. Boleh tak isteri saya orang, nak sertai kadet polis? boleh. Boleh. Baru kita lepas. Betul. Kemudian bila ibu bapa dia tanda tangan surat, kemudian PO 1C tu macam ni. Okey. PO 1C, dia akan bawa ke sekolah. Pihak pengetua akan tanda tangan PO 1C. Okey. Kemudian selepas pihak sekolah tanda tangan PO 1C, murid membawa PO 1C ini untuk membuat medical check-up di hospital kerajaan. Hospital Pemeriksaan kesihatan itu. pemeriksaan kesihatan. Dan di dalam ni doktor akan mengesahkan sama ada anggota ataupun murid ni layak ataupun tidak untuk menyertai kor kadet polis. Kalau tiada masalah, memang boleh sertai tuan. Kalau tak ada masalah, memang boleh. Okey. Baik, selesai tuan. Selesai. Baik, terima kasih tuan atas penerangan di mana kita dah faham berkenaan dengan carta organisasi bagi kor kadet polis di Raja Malaysia bermula dari kebangsaan sehingga ke sekolah. Jadi jom kita berhenti berehat dulu, kembali selepas ini dalam Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Inilah dia Badan Uniform Kor Kadet Polis di Raja Malaysia. Informasi bersama dengan Tuan Zul. Tuan, masih bertenaga? Masih Bertenaga. Cantik tuan. Untuk segmen kali ini kita akan berbincangkan dari segi pangkat pula tuan. Macam mana saya ni sebagai yang baru mula nak naik pangkat dan pangkat apa yang saya kena tahu? Silakan. Okey, terima kasih Irfan. Sebenarnya untuk penerangan tentang pangkat, di dalam kor kadet polis terdapat 5 pangkat. Baik. Saya rasa elok kitanya bermula dari bawah. Okey. Contohnya kalau Irfan masa di sekolah dulu mula-mula memasuki kadet polis, mestilah berpangkat constable. Pangkat yang paling rendah. Kita tak boleh masuk terus pangkat kopra. Tak boleh. Jadi kita bermula daripada pangkat constable. Okey, paling bawah. Daripada constable kita boleh jadi pangkat kopra. Lepas kopra ialah pangkat sarjan. Dia pangkat yang tertinggi di dalam platoon, iaitu pangkat sarjan. Kemudian pangkat seterusnya ialah yang kedua tertinggi ialah sarjan major. Sarjan major. Okey. Kemudian yang paling tinggi dalam kor kadet polis ialah pangkat sub inspector kadet. Kejap tuan. Tadi tuan ada cerita dekat saya paling tinggi adalah sarjan. Ya. Kenapa pula sekarang ni ada berkenaan dengan sub inspector? Okey, untuk makluman Irfan, di dalam pentadbiran kor kadet polis, kita ada pula ialah penubuhan company. Company itu apa pula tuan? Syarikat ke? Bukan. Bukan syarikat, bukan. Okey. Company ni begini, company ni gabungan 4 platoon mewujudkan satu company. Dengan kata lain, satu company terdiri daripada 4 platoon. Jadi platoon dia tahu kan tak kan platoon? Tahu. Okey, kita cerita pula berkaitan dengan company. Baik, company terdiri daripada satu pegawai kanan kadet polis yang berpangkat ASP Cadet, Assistant Superintendent Police Cadet. Dia yang kita panggil Company Commander. Kemudian di bawah Company Commander terdapat pula yang kita panggil Adjutant. Adjutant ni terdiri daripada pegawai cadet yang berpangkat Inspektor. Kemudian di bawah Adjutant ni pula terdapatnya satu Sub Inspector yang terdiri daripada murid. Murid. Kemudian di bawah Sub Inspector terdapatlah 2 orang sarjan
major. Jadi inilah yang dikatakan pangkat tertinggi dalam kalangan anggota kadet ialah sub inspektor dan juga sarjan major. Okey, nak tahu tuan, saya dah semangat ni nak tahu. Semangat. Okey, semangat. Kalau nak jadi seorang sub inspektor, macam mana tuan? Terima kasih. Pertama, untuk satu-satu kenaikan pangkat, dia ada sesi temuduga. Temuduga dulu. Sesi temuduga yang akan dikendalikan oleh pegawai kadet bersama jurulatih. Okey. Contohnya daripada dia seorang konstebel, bila dia menunjukkan kecemerlangan, menunjukkan tahap disiplin yang tinggi, mendapat akuan daripada pelatur komandan, dia akan diangkat untuk menjadi korporal. Korporal dulu. Okey. Kemudian daripada konstebel korporal ni, setiap kontingen dia memberi pula surat kenaikan pangkat. Okey. Kemudian daripada korporal, dia boleh pula naik kepada sarjan. Okey. Kemudian daripada sarjan, setelah dia menunjukkan prestasi yang baik, disiplin yang tinggi, company pula boleh melantik dia, boleh memilih mereka untuk dilantik sebagai sarjan major dalam company berkenaan. Okey. Kemudian setelah dia tunjuk prestasi yang baik lagi, dia boleh juga dinaikkan pangkat ke tahap yang paling tinggi iaitu sub inspektor kadet. Jadi biasanya murid yang memegang jawatan sub inspektor ni biasanya pelajar tingkatan 5 ataupun pelajar tingkatan 6. Oh, tingkatan 5 atau tingkatan 6, 17 ataupun 18 tahun lah ya. Maknanya mereka bermula pada umur mungkin 14 tahun dan naik pangkat sehingga sarjan, dan lepas itu ada lagi adakah setiap kenaikan pangkat itu akan ada temuduga tuan? Sebenarnya mengikut PUA 87 ataupun mengikut budaya dalam Kor Kadet Polis, setiap kenaikan pangkat itu mestilah ditemuduga. Agar sebab kita nak mencari orang yang betul-betul berkelayakan. Sebab untuk memegang jawatan sebagai sub inspektor dan juga sarjan major memerlukan tanggungjawab yang sangat tinggi. besar. Betul, sangat tinggi dan komitmen yang begitu tinggi. Jadi bukan orang yang calang-calang tuan boleh jadi sub inspektor ni. Dan tadi tuan ada ceritakan kalau sub inspektor ni dia akan jaga satu company tuan ya. Betul. 4 pelatun. Betul. Tapi mungkin tuan boleh ceritakan adakah 4 pelatun tu dari sekolah yang sama, daerah berbeza atau bagaimana? Okey, begini Pada sebab tadi kita tengok pada asas pelantikan Kor Kadet tadi, setiap sekolah mesti ada ataupun jangan lebih daripada 2 pelatun. Ataupun dengan kata lain, setiap sekolah mungkin ada 1 pelatun lelaki ataupun 1 pelatun perempuan. Ataupun pelatun lelaki saja, pelatun perempuan sahaja. Jadi untuk mewujudkan company ni, dia mesti 4 buah sekolah, 4 pelatun tadi mesti berada dalam daerah yang sama. Mungkin 2 buah sekolah ni dia ada 2 pelatun. Okey, betul. Kalau dia buah sekali ada 2 pelatun, maksud dia bergabung jadi 4 pelatun. Jadi bila 4 pelatun tu, dia boleh mewujudkan satu company. Dan sebagai seorang sub inspektor ni, dia kena lihat semua secara menyeluruh kepada 4 pelatun tadi ya. Betul. Dalam daerah yang sama. Dalam daerah yang sama. Contohnya kita ambil katakan daerah Kota Baru. Ada beberapa buah sekolah. Contohnya sekolah menengah Kebangsaan Sultan Ismail ada 2 pelatun. Kemudian sekolah menengah Ahmad Mahir ada 1 pelatun. Kemudian sekolah menengah Pitu Gang ada 1 pelatun. Jadi 4 tu adalah 4 pelatun yang berlainan. Dan jadikan satu company. Jadikan satu company. Okey, faham. Jadi contohnya bila ada perkhidmatan atau apa-apanya, sub inspektor inilah yang memainkan peranan yang mengendalikan benda-benda begini. Baik tuan. Dan kita nak tahu juga dari segi masa tuan. Daripada seorang konstebel macam saya sekarang ni nak jadi seorang sub inspektor, berapa lama masa ni? Bagus. Sebenarnya bergantung pada lama ni, biasanya daripada konstebel nak pergi kau biasanya dalam masa 2 tahun. Sebab kita nak tengok pada kematangan dia orang tu. Baik. Ada orang yang baru masuk konstebel. Oleh kerana dia jenis dia aktif, mungkin dia naik ke pangkat cepat. Bergantung kepada prestasi yang ditunjukkan oleh murid berkenaan. Katakan kalau dia masuk kadet hampir 5 tahun. 5 tahun 4 tahun. Tapi dia tidak pernah mengikuti aktiviti, dia tidak pernah pergi kawal, dia tidak pernah ikut perkemahan. Jadi kemahiran dia itu kurang. Jadi dia ni agak lambat sikit untuk dinaikkan pangkat. Okey, dah faham tuan. Jadi dia tidak automatically untuk kenaikan pangkat. Dia kena ikut kriteria yang ditetapkan ya. Kena ikut perkhidmatan dan sebagainya. Ya, betul. Dan contohnya tuan, kita bagi situasi di mana ada kadet ni yang melakukan kesalahan ataupun dia melanggar undang-undang tuan. Apa yang akan berlaku? Mungkin adakah pangkatnya akan diturunkan atau dikeluarkan terus dari kadet polis atau bagaimana? Tidak. Kita sebenarnya sebab kita tahu Kor Kadet ni ialah satu aktiviti co-curriculum.
Jika anggota kadet melakukan kesalahan, pertama kita bagi dalam bentuk teguran. Teguran dulu. Okey. Kemudian Pertama kali kita tegur dia dulu. tegur, platoon komander akan panggil ataupun pegawai akan panggil memberitahu bahawasanya kamu si ini telah melakukan gini agar kamu jangan mengulangi lagi perbuatan yang sedemikian. Okey, kita bagi lisan peluang lagi untuk dia memperbaiki diri kita. untuk dia berubah. Untuk dia berubah. Sebab kita dalam Kor Kadet Polis ni kita lebih kepada untuk membimbing murid-murid kita untuk menjadi yang lebih baik. Baik, tuan. betul. Okey, itu kalau yang pertama. Yang kalau dia masih lakukan kesilapan yang sama, apa yang akan berlaku? Okey, kalau dia melakukan kesalahan pertama, kita bagi dia surat tunjuk sebab. Kenapa dia? Kalau dia terus melakukan kesalahan dalam Kor Kadet Polis juga ada juga peraturan untuk membuang mana-mana anggota yang tidak mengikuti peraturan mengikut Seksyen 70 Akta Polis 1967. Baik. Maknanya tuan, bila contohnya murid tersebut atau kadet tersebut melakukan kesilapan yang sama, ada kata apa, kemungkinan dia akan dibuang daripada Kemungkinan akan diberhentikan daripada Kor Kadet Polis. Sebab kita kena ingat Kor Kadet Polis ni membawa dua imej, iaitu satu imej PDRM Betul. dan satu imej pendidikan. Jadi dua-dua ni kita mesti menjaga imej kita agar tidak tercalar. Agar tidak tercalar. Seperti Ya, yang tuan betul. katakan tadi, memang pendidikan dan juga PDRM ni, KPM dan PDRM tidaklah kata apa, asing-asing. Tidak sentiasa asing-asing. sentiasa bersatu untuk Sentiasa melahirkan bersatu. murid yang lebih cemerlang. Ya, betul. Bukan saja dari aspek co-curriculum dan juga pendidikan, Ya. tapi dari sasiah mereka, Ya, integriti betul. dan disiplin mereka harus kita jaga, tuan. Betul. Mungkin sedikit lagi perkongsian oleh tuan berkenaan dengan pangkat ini, silakan tuan. Okey, kemudian pangkat dalam kalangan pegawai pula. Okey. Dalam kalangan pegawai, kalau mula-mula, contohnya kalau Irfan jadi cikgu lah. Okey. Irfan masuk kadet, Irfan ni dilantik sebagai inspektor kadet. Inspektor kadet. Baik. Inspektor kadet ni dia pakai 2 bintang macam ni ya. Okey. Ini pakai yang Irfan akan pakai je 2 bintang ataupun kita panggil paku lah. Paku. Biasa kita cakap paku lah. 2 paku. Tapi yang betulnya bintang. kita panggil, Bintang sebenarnya ada bahasa bintang, tapi kita kata dia ni 2 paku. 2 paku. Okey. Kemudian bila Irfan menunjukkan prestasi yang terbaik, Okey, naik pangkat ni. naik pangkat ni, Irfan dilantik sebagai company commander. Oh lama. Bos Irfan boleh memakai pangkat ASP. ASP ni ialah 3 bintang 3 bintang. ataupun 3 paku. Baik. Okey, selepas ASP tuan, Selepas ASP untuk yang ni ada MOU antara Kementerian Pendidikan Malaysia dengan Pidana dan Bukit Aman, iaitu di setiap negeri itu dilantik sebagai PT negeri ataupun kita panggil pegawai teknikal negeri ataupun setengah kontingen itu dia panggil komandan negeri, dan komandan negeri ini diberi pangkat DSP. Macam saya ni DSP. wah, berikan tepukan kepada Tuan Zul. Seorang kata apa? DSP. Deputy DSPK. Superintendent Polis Cadet. Okey, nampak ada satu mahkota Ada ataupun satu crown di situ. mahkota, ada satu mahkota. Okey, ini paling tinggi tuan. Yang paling tinggi dalam Kor Kadet Kadet Polis. Itu dia. Satu pencapaian yang cukup hebat. Terima kasih tuan atas penerangan di segmen ini. Kita dah faham berkenaan dengan pangkat dalam KKPDRM. Jadi jom kita berhenti berehat dulu. Kita akan jumpa selepas ini dalam Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tuan Zul, saya nak tanya sikit boleh? Boleh. Dari tadi saya tengok dekat belakang ni ada baju yang saya tak pernah tengok. Ya. Itu baju apa tuan? Oh, yang ni kah? Ataupun dua-dua? Dua-dua tak pernah nampak. Okey, mari kita cerita. Silakan tuan. Okey, baju yang pertama yang sebelah kanan ni adalah baju uniform Kor Kadet Polis pada tahun mula-mula ditubuhkan, iaitu pada tahun 1970 hingga 1995. Okey, sekarang kita cerita pasal sejarah uniform tuan ya. Okey, kalau macam tu untuk makluman Irfan, sebagaimana yang kita tahu, Polis Diraja Malaysia ditubuhkan pada tahun 1807. Betul. Pada masa itu di bawah pentadbiran British. Pada masa itu kalau Irfan dah lahir ke belum? Belum lagi lah tuan, saya tak nampak dunia lagi tuan masa tu. Okey, kalau macam tu, kalau belum lahir, saya pun belum lahir juga. Betul. Tapi saya ada bukti bahawasanya pada masa itu ini. Ada buktinya tuan? Dibukukan. Okey, dibukukan, saya Okey. boleh tunjuk. Apa yang tuan nak tunjukkan tuan? Ini. Okey. Apa yang tuan sedang tunjukkan? Sila. Ini ialah uniform polis pada masa itu. kita Pada nampak- masa itu dianggotai oleh British. Nampak pakai sok pendek tuan ya? Ya, yang seluar pendek, stokir panjang. Ah, Seluar pendek okey. pula kaki
besar. Kaki besar. Yang ni kita tengok ya. Okey. Ini pada tahun 1807. 1807. Semasa pemerintahan British tuan, ya. Yes, betul. Baik, terima kasih Okey, tuan. betul. Baik, lepas tu kita Okey. pergi kepada baju yang pertama Okey. tadi pada tahun 1970. Okey, untuk makluman, baju yang pertama ni adalah yang ni kita panggil baju warna biru dan seluar dia adalah kuning kaki. Dan untuk makluman juga, uniform yang dipakai oleh regular PDRM adalah sama dengan yang dipakai oleh Co-Cadet Police. Okey. Cuma pada masa ni kita pakai uniform ni bermula pada tahun 1970 hingga 1995. Yang ni kita panggil baju ta'i, baju yang dimasuk ke dalam Seluar lah. sebab dan yang ni kita panggil boots jacket. Warna dia ni adalah warna kuning kaki. Kuning kaki. Warna kuning kaki warna dia lah. Nak tanya tuan, untuk baju yang ni, baju nak boost tadi. Yang ni kita panggil baju GD. Oh, GD, sorry. Tugas am. Tugas general duty lah Okey. Contohnya untuk menghadiri musyawara kita pakai yang ni. Yang ini pada tahun bila tuan? Yang ni sama juga. Cuma yang ni boots jacket, yang ni tak in. Baik. Okey, selepas zaman baju ini yang kat belakang kita ni, apa pula yang datang? Adakah baju yang tuan pakai sekarang ni? Dan sebelum tu saya ada ingin lagi? cerita satu sejarah juga. Ceritakan. Sebenarnya untuk Malan Irfan, pada masa ini, aktiviti kadet ada juga aktiviti perkemahan. Jadi semasa perkemahan, kita dibekalkan dengan uniform jungle green. Jungle green. Maksud jungle green ni ialah pakaian lasak untuk kita aktiviti perkemahan. Saya boleh tunjuk contohnya yang ni. Silakan tuan. Okey, warna hijau ni. Ya, yang ni kita panggil jungle green. Hijau hutan lah. Hijau hutan. Okey. Jadi pada masa tu kalau kita nak pergi kemah, kita dibekalkan oleh PDRM dengan uniform ini. Okey. Ini khas untuk aktiviti perkemahan. Perkemahan dan juga untuk aktiviti menembak. Menembak pun pakai baju ni juga, ada jungle baju green. ni, ada. Okey, baik tuan. Lagi tuan, apa lagi baju yang kita nak kenalkan yang kepada tu kami? yang baju yang dah tak ada baju, cuma setelah tahun 1995 barulah uniform ni ditukar kepada uniform biru ni. Okey. Yang ni kita panggil yang ini kita panggil warna dark blue. Dark blue. Ataupun orang kata panggil biru tua. Biru tua. Mudahnya lah. Biru tua lah. Okey, dan baju ni kita guna pakai sehingga sekarang lah tuan, Sehingga ya. sekarang. Dan mungkin tuan boleh berikan sedikit perincian untuk baju-baju yang ada. Okey, untuk kita Cadet kita pergi dari sejarah dah. Okey, kita tengok sejarah. Katakanlah dalam Cadet Police kita ada APR. APR ni anggota pakat rendah wanita, anggota pakat rendah lelaki. Jadi pada masa dulu lelaki pakai yang macam ni, dan yang perempuan pakai macam ni juga, cuma dia seluar panjang dengan panjang. Itu beza saja. Warna sama. Okey, itu sejarahnya. Kemudian pegawai lelaki. Pegawai lelaki macam ni untuk pegawai lelaki lengan pendek taing. Kemudian pegawai perempuan lengan panjang. Seluar juga. Sama juga. Tak payah takin kan perempuan tuan? Tak payah. Tak payah. Kemudian yang bukan beragama Islam pada masa tu dibenarkan untuk memakai skirt. Pada masa itulah untuk memakai skirt warna biru. Warna biru. Okey. Itu tentang sejarah uniform untuk pegawai. Okey. Sekarang kita pergi kepada yang sekarang. Yang sekarang. Yang sekarang. Yang uniform sekarang. Uniform sekarang ni sebagaimana kita tahu adalah diwujudkan pada tahun 1996. Sebab pada masa tu dalam PDRM pun sudah mengalami perubahan ataupun mengalami pertukaran tentang uniform daripada kuning kaki kepada dark blue yang kita pakai pada hari ini. Jadi Co-Cadet Police ikut sama menukar uniform dia seperti mana yang dilakukan oleh PDRM. Baik tuan. Cuma yang membezakan di mana beza pegawai regular dengan pegawai kadet? Apa bezanya tuan? Beza di mana? Okey, bezanya hanya ni sahaja, iaitu pegawai kadet ada Cadet Police. Okey, ada tulisan Cadet Police di sini. Ada tulisan di sini. Okey. Kemudian yang ni yang membezakan kita antara polis regular dengan pegawai kadet polis. Baik tuan. Kemudian yang lelaki juga, bila kita menghadiri aktiviti lasak untuk makluman, dalam Co-Cadet Police kita ada aktiviti lasak. Okey. Contohnya perkemahan Baik. dan juga latihan menembak. Latihan menembak. Latihan menembak. Contohnya semasa perkemahan, pegawai kanan Co-Cadet Police digalakkan untuk memakai baju operasi. Baju operasi. Maksud baju operasi ni baju yang kira lasak. Contohnya boleh boleh aktiviti lasak seperti jalan lasak, mendaki. Contohnya macam ni kita panggil baju operasi. Baju yang lasak yang ni. Silakan tuan. Baju Ini baju ni. tuan punya ke? Baju ni, cantik baju lah ni. tuan. Dia ada zip macam ni baju ni. Okey. Dan baju ni bila kita pakai memang rasa tidak panas. Dia ada spa ni untuk okey ni.
Jadi biasanya baju ni digunakan untuk perkhidmatan dan juga untuk masa latihan menembak. Baik. Jadi untuk malam Irfan ni, menembak ni merupakan satu aktiviti yang sering diadakan dalam Corps Cadet Police dan Baik. sering mendapat perhatian, mendapat minat dalam kalangan pegawai dan juga anggota. Gila tuan, sebab kita nak Okey. pergi aktiviti perkhemahan, nak buat Okey, aktiviti lasak, perkhemahan, kena pergi pakai lasak. baju yang sesuai, Ya, kena selesa. betul, yang Kalau sesuai. tak nanti tak seronok lah Tak seronok. nak jalankan tugas. Ya. Dan tadi kalau kita boleh lihat, tuan ceritakan kalau untuk kadet pakai jungle green tuan je. Jungle green. Ah, Jungle green tapi- ni yang zaman dulu lah. Zaman dulu lah. Oh, yang okey zaman okey. dulu. Yang sekarang ni kita pakai yang ini. Dia pakai yang ni. Okey okey. Ah, Dan untuk mungkin dari segi bukan pegawai tuan, kepada kadet polis itu sendiri, pakaian ni macam mana tuan? Untuk kadet polis sendiri pun, kalau kadet polis lelaki, kita pakai yang TI macam anggota kita tadi. Nah, Tunjuk anggota yang, kita yang, tadi. yang kawat tadi tuan Yang ya? kawat tadi itu. Itu Okey. yang TI. Kemudian pakaian wanita dari segi warna kain adalah sama, iaitu dark blue. Dark blue. Dark okey. blue. Cuma yang wanita ni dia tidak ada tain, dia boost jacket, dia ada GD, iaitu dia lengan panjang Dengan panjang. seluar. Okey. Yang ni saya rasa saya boleh tunjuk selepas ini yang dipakai oleh Setiausaha Corps Cadet Police, iaitu Puan Azira. Kita boleh tengok yang secara yang lebih jelas. Itu dari segi sejarah uniform bagi Corps Cadet Police di Raja Malaysia. Dan kalau kita boleh faham dari tuan, sebenarnya Corps Cadet Police ni dia akan mengikut arus PDRM sendiri. Ya, dia mengikut arus kalau ada perubahan dia PDRM. akan ikut juga. Ya, ikut. Sebab memang datangnya daripada induk PDRM. Okey, terima Dan untuk kasih. makluman, Corps Cadet Police merupakan anak daripada PDRM dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia. Malaysia. Begitu Itu dia. jalinan yang sangat baik untuk menjamin masa depan murid-murid kita lebih cerah. Terima Ya. kasih Tuan atas penjelasan pada hari ini bersama Irfan, dan sekarang ini nak dapatkan sedikit rumusan dan harapan sila. Terima kasih Irfan. Harapan saya agar lebih ramai murid-murid menyertai Corps Cadet Police di Raja Malaysia dan juga guru-guru menyertailah Corps Cadet Police di Raja Malaysia kerana dia boleh melahirkan kita seorang remaja bagi pelajar yang berintegriti dan yang berketerampilan untuk bangsa dan negara kita Malaysia. Baik, terima kasih dan terima kasih lagi sekali kepada Tuan Zul kerana memberikan satu inspirasi kepada murid di luar sana untuk terus berjaya dalam Corps Cadet Police di Raja Malaysia dan sekaligus membanggakan negara dan menjadi insan yang berkualiti tinggi pada masa akan datang. Terima kasih Tuan. Sama-sama. Dan kita mengharapkan ilmu yang telah diberikan kepada penonton memberi manfaat. Dan kalau kita berjumpa lagi Tuan dengan itu, Assalamualaikum, salam sejahtera, Didik TV KPM. Bye-bye. Didik TV KPM